Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis Puan Siti Syafruddin. Yang berbahagia Profesor Mahathir Dr. Sri Mahathir, Ketua Komunikasi, Profesor Mahathir Dr. Sri Hamid, Ketua Sri Media Persekutuan, sebagai Datuk Syarani Hasan, Expo Pakar Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, Tuan Peneral Mokhtar, pengarang kehormat kepada Pusat Sejarah Sri Tuan Museum yang juga merupakan Expo Persatuan Sejarah dan Bahasa Berat, Expo Dr. Rahman yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita berkesempatan untuk membuka gelanggang satu forum bertajuk Tugu Muhammad Saat Wira Perang Musuh Bising. Kali ini program yang jurungkali diadakan oleh Syed Amri Talk ini menampilkan tiga tokoh yang famous dalam Facebook tapi kurang famous dalam dunia nyata. Tiga-tiga tokoh berkenaan adalah mereka yang terlibat dalam secara langsung dalam kajian sejarah berkenaan, yang juga adalah waris kepada tokoh yang akan kita bincangkan pada hari ini. Saya kenalkan dulu panel kita yang pertama, kita bersama, iaitu Muhammad Herman bin Roslan, seorang penulis bebas dan juga seorang penulis buku. Buku beliau boleh diperoleh selepas ini di luar hari dijual berkaitan dengan perang musuh bising. Berumur 36 tahun, berasal daripada orang Badak Baru, Kedah dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Hulu Badak Baru. Kemudian melanjutkan pengajian ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. Sultan Ahmad Tajuddin yang ada kaitan dengan perang musuh bising. Kemudian beliau pada hari ini telah melanjutkan pengajian beliau dan merupakan mahasiswa tahun akhir jurusan pengajian sejarah di Universiti Sains Malaysia. Dan beliau baru saja pulang daripada Myanmar kerana membentangkan satu paper international conference di situ berkaitan dengan hubungan Kedah dan juga Burma, dan paper beliau mendapat tarikan yang hebat daripada masyarakat di situ, dan National University of Singapore offer dia untuk sambung ke buat PhD kaitan yang sama tentang tajuk yang berkenaan. Dia sekarang merupakan pembantu arkib negara Malaysia Cawangan Pahang. Selamat datang Tuan Herman. Panel kita yang kedua ialah Encik Mahathir bin Mat Lazim, iaitu waris Tunku Muhammad Saat. Bagi kita pensyarah di Pusat Fakulti Komunikasi Bahasa Moden, beliau tidak asing bagi kita. Encik Mahathir Mat Lazim ini merupakan seorang bekas staf Universiti UIM yang juga adalah guru bahasa Sepanyol. Beliau adalah guru bahasa Sepanyol dan kini beliau merupakan senior engineer kepada syarikat OpenNet Telekom Malaysia Sdn Bhd. Latar belakang pendidikan beliau adalah berasal dari Mahang, Kulim, dan kemudiannya melanjutkan pengajian pendidikan rendahnya di Sekolah Kebangsaan Kota Kelanji, Jerantut, kemudiannya ke Sekolah Asrama Penuh, iaitu Sekolah Menengah Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan Pahang. Beliau mendapat ijazah sarjana muda teknologi maklumat dalam bidang pengurusan dari Universiti Malaya dan juga sarjana pengajian bahasa moden, dan beliau juga mempunyai minor beliau adalah ijazah pertama dalam bidang bahasa Sepanyol, orang teknologi tapi minor dalam sastra bahasa Sepanyol. Tokoh kita yang ketiga iaitu saudara Fairuz Azyan bin Ismail. Sebelum itu minta maaf, Mahathir Mat Lazim ini adalah waris Tunku Muhammad Saat, wira yang kita akan dendangkan, yang kita akan bincangkan dalam konteks pada hari ini. Seterusnya ialah saudara Fairuz Azyan bin Ismail, iaitu waris Angkatan Rembau. Angkatan Rembau ini adalah satu askar yang terlibat dalam perang musuh bising pada ketika itu. Beliau berumur 43 tahun, dilahirkan di
berasal dari Pulau Batas dan mendapatkan peringkat awal di sekolah kebangsaan dan puas. Sudah melanjutkan pengajiannya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Batas dan memperoleh ijazah sarjana muda grafik daripada UiTM Shah Alam, dan hari ini beliau merupakan pengarah urusan kreatif co-pixel kreatif dan Berhad. Selamat datang kepada Tuan. Baik, kita mulakan. Sebelum saya mulakan forum kita pada ini, elok saya bagi dulu gambaran tentang forum kita. Tuan-tuan dan puan, kita teringat dalam buku sejarah Malaysia 1, 2, 3, 4, 5, kita tidak pernah mendengar pun nama Tengku Muhammad Saad dalam buku teks kita. Yang kita dengar adalah sejarah nasionalis Bernama Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela, Mak Kila, Tok Janggut. Tetapi jauh lebih awal daripada itu sudah ada penentangan gerakan nasionalis yang diketuai oleh dua tokoh sebenarnya, iaitu Tunku Udin pada fasa yang pertama dan Tunku Muhammad Saad pada fasa kedua. Kedua-dua tokoh ini merupakan tokoh yang bertanggungjawab dalam memerdekakan negeri Kedah ketika itu telah dijajah oleh Kristian di bawah askar daripada raja daripada Nangkon Sintang Barat ataupun daripada Raja Dikor mendapat arahan daripada Raja Siam di Bangkok. So pada hari ini kita mentampilkan tokoh, kita cuba membawa semula tokoh kenaan untuk kita mengetahui siapakah beliau ini yang namakan Tunku Muhammad Saad dan kenapa sejarah beliau ini digelakkan dalam persejarahan kebangsaan hari ini. Dan insya-Allah kita akan kita tampilkan tiga-tiga tokoh ini. Tokoh pertama iaitu Saudara Herman akan mengupas berkaitan dengan keseluruhan jalan cerita Perang Musuh Bisik. Permulaan daripada Perang Musuh Bisik ini sebenarnya berlaku lebih awal, berlaku di rentetan dia tu. Dia akan bercerita tentang siapakah terlibat, punca-punca dan sebagainya. Manakala Saudara Mahathir Mat Lazim akan memfokuskan penceritaan beliau berhubung dengan peranan moyang beliau iaitu Tunku Muhammad Saad dalam membebaskan negeri Kedah daripada kekapan Siam. Dan tokoh terakhir kita iaitu Saudara Fairuz akan menceritakan tentang peranan tentera-tentera yang askar-askar Melayu ketika itu bersama-sama dengan negeri Kedah, Acehnya, Siak termasuk dengan Rembau untuk menjalankan jihad fisabilillah untuk membebaskan negeri Kedah ketika itu yang dijajah oleh Siam. Saya ingat saya bagi format dulu pada tuan panel. Tuan panel mungkin akan di sini, slide pun dah ada. Seorang bagi masa 40 minit, tak lebih dan tak kurang. Masa tak boleh banyak-banyak, kita pakai slide. Jadi dengan tidak mengurangkan masa, saya jemput dulu panel pertama Saudara Muhammad Herman meneruskan untuk beliau menyampaikan syarahan dia. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi agak tak tersusun ni sebab saya pun bagi dia memang. Jadi agak selera sikit kan. Saya minta maaf. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syamsul kerana telah menyediakan satu platform pada ini untuk bincang pada hari ini. Terima kasih tidak terhingga kepada Permadian Dr. Sina Halim Projek Jabatan Komunikasi kerana sudi meluluskan program pada hari ini. Terima kasih juga kepada Prof. Nadia Dr. Rasiah Abdul Hamid, Ketua SMRI, kerana sudi telah memberi sokongan. Yang berbahagia Datuk Syarani Hasan, Ketua Presiden Kasih Saidun, SO SMSD, Permaya Abang Samurat, juga SO SMSD, Kuala Lumpur Mansur
khususnya kepada saudara saya yang banyak lah tolong saya bantu saya daripada buat malam si Cikgu Jibri Lemat tolong penekanan juga kepada panel pada hari ini lah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, jadi tuan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadi pengorbanan pahlawan. Itulah kata-kata Soekarno ketika hendak menyambut kemerdekaan Indonesia. Jadi tuan pada hari ini sejauh mana anak muda menghormati jasa pahlawan terdahulu dalam memperjuangkan kebebasan tanah air. Saya juga ingin memetik kata-kata Dato' Man apabila dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Dia kata ketika saya bekerja dengan British, banyak yang saya tahu. Walaupun saya berkata-kata tapi mulut saya terkunci. Maknanya tuan-tuan, sampai British keluar dari kuasa kedudukan, banyak rahsia-rahsia kita yang telah didiamkan daripada pengetahuan kita sebagai masyarakat pribumi. Dan pada hari ini sudah timbul kesedaran daripada golongan muda untuk korek balik sejarah ni. Tapi persoalan dia sejauh mana kita menerima kesilapan dan kealpaan yang berlaku dalam sejarah ni. Adakah kita bersedia untuk membetulkan keadaan ataupun kita nak marah dengan keadaan yang berlaku pada masa itu. Dan kalau kita tengok dalam media sosial pada hari ini, kebanyakan budak-budak muda yang bila baca sejarah, mereka akan salahkan golongan-golongan penguasa terdahulu tanpa memikirkan implikasi pada masa depan. So ada certain group yang kata kita kena jatuhkan sistem monarki, kita kena tubuhkan republik. So benda-benda ni satu benda yang saya rasa tak betul lah. Sebab sistem monarki itu adalah satu sistem yang istimewa dan tuan-tuan kena tahu apa yang berlaku di sebalik benda-benda tu lah. Saya nak cerita pun saya tu saya kata kena main sini lakon. Tapi benda-benda ni ada disebut dalam banyak kajian lah. Antaranya dikekalkan institusi beraja disebabkan oleh sultan-sultan telah menerima orang bukan Melayu menjadi warga negara. So British kata ini tanah Melayu yang diperakui milik sultan melalui apa yang diperakui oleh British. Tanah Melayu diperakui sebagai milik orang Melayu melalui sultan yang telah disetujui oleh British. Maknanya tuan-tuan benda ni dah lama, baru hari ini dah timbul. Itu sikit kalimah untuk tuan-tuan. Kita ada perang musuh bisik ni berlaku lebih awal, tapi saya fokus pada 1820 sehingga 1842. Dan dalam perang musuh bisik ni kita akan tengok apa yang berlaku pada orang Kedah. Ramai tak orang Kedah dalam? Boleh angkat tangan orang Kedah? Okay, jadi tuan-tuan, saya sepanjang 5 tahun saya buat kajian macam ni, sampai hari ni saya tertanya-tanya di mana ada satu ada sebut kenapa tidak diangkat. Sedangkan kalau nak banding dengan peperangan yang berlaku di alam Melayu, saya bukan nak melekehkan orang lain. Kedah ni satu negeri turun, bukan kata main seorang dua ataupun satu kumpulan dua kumpulan, tapi satu negeri turun berperang untuk membebaskan orang kita. So satu benda yang besar yang boleh dianggap sebagai Trojan Wars ataupun yang cerita filem 300 tu, lebih kurang macam tu lah, dia punya epicnya perang tu. Tetapi tiada percubaan untuk mengangkat cerita ni ke tingkat yang lebih baik. Itu satu persoalan yang
Adik-adik semua lah, no? Saya 36 dah. Adik-adik semua kena cari jalan, kena angkat balik sejarah Melayu. Dan saya telah diberi peluang ke Myanmar, dan sebelum tu saya pergi ke Universitas Gajah Mada. Saya cerita saya punya adik pada orang Indonesia dan orang Myanmar. Dan saya mendapat sambutan yang malah mereka kata mereka tak tahu langsung. Saya cerita saya Kota Pulau Kedah di Universitas Gajah Mada. Saya kata kehebatan teknologi Kota Pulau Kedah tu sangat mengagumkan. Malah tidak ada sepertinya di Indonesia. Dia kata, sila bandingkan, sila hujahkan. Saya pun tunjuk dengan, kami dapat map daripada Siam, di Bangkok, kami tunjuk semua. Kenapa Kota Pulau Kedah tuan-tuan? Dia tak ikut slide lah kot. Dia direct kan. Kalau pelajar dia minta maaf lah. Sebab saya lebih pada nak kongsi pengalaman. So, masa di sana, biasanya orang kita duk cerita ni siapa kena naik apa tangga lah apa. Tapi tuan-tuan nak tahu tak? Kota batu yang kita tengok hari ni di Kota Pulau Kedah tu, sebenarnya di luar dia ada 3 layer kota tanah yang dilukis oleh Siam. Sebab tu, bila Siam nak main serang, mereka tak boleh tembak kota tu. Tu yang kata kebal tadi ni. Pasal dia kena lalu 3 layer kota tanah, baru dia boleh masuk. Dan seperti mana disebut dalam video tadi pun, ada lebih kurang 70 biji layang yang mengelilingi tembok kota. Dan tinggi dia adalah 10 kaki. Dan satu-satunya cara untuk masuk kota tu adalah dengan cara kuda kayu lah. Dan saya mengagak bahawa Kota Pulau Kedah mengambil contoh daripada Kota Melaka. Dia ada satu, kalau tuan-tuan tengok satu lukisan sebelum ada fertilizer di Melaka, ada satu kota kecil yang dilukis. Dia betul dah parit keliling kan kalau tuan-tuan tengok. Saya rasa memang macam itulah diambil contoh ni. Dan tak ada cara lain untuk serang Kota Pulau Kedah kecuali dengan cara tu saja. Mak tuan yang kongsi di Spotify, saya cerita ke orang Myanmar, dia kata inilah teknologi orang Melayu dan tunjukkan kata orang Melayu betul. Siapa kata orang Melayu betul? Tapi kita ni disebabkan penjajahan yang terlalu lama, kita percaya dan ditanam di dalam pemikiran kita bahawa sebatang jarum pun tak lebat. Kalau sebatang jarum pun tak lebat tuan-tuan, tengkolok ikat punya kreatif ni main kat mana? Punya rumit ke nak buat ni? Bukan saja boleh pergi buat tuan-tuan lah. Samping ni bukan boleh ikat saja. Ada makna tersendiri. Nak menyatakan bahawa orang Melayu ni kreatif. Jadi tuan-tuan faham bersih-bersih ni dia tuan-tuan dah macam ni tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan terima lah seadanya ya. Jangan you asal nak marah ke apa. Dia bermula dengan perebutan. Bila Sultan Abdullah meninggal, wafat pangkat. Kemudian digantikan oleh Sultan Zainuddin. Kemudian anak-anak Sultan Abdullah ni berebut kuasa nak jadi sultan. Begitu ada 12 orang dan sama-sama bermula. Dan akhirnya Sultan Ahmad Muhyiddin ataupun Tengku Pangeran telah memilih untuk menjemput Siam sebab perhubungan kita dengan Siam ni dah lama. Jadi disebabkan tu sehingga daripada 1803 hingga 1818 berlaku perebutan kuasa. Dan dalam tempoh tu berlaku pula peperangan di antara Siam dengan Burma yang melibatkan kita. Dan disebut dalam syair Yun Salam. Dan syair ni saya cerita kepada orang Burma dan saya kata Phuket was named as Salawara. So semua orang macam tu. Dia kata kami semua pun tak tahu apa benda ni. Dan dia kata ada tak manuskrip tu syair Yun Salam? Kalau ada, mereka nak main daripada Burma, mereka nak tengok. Sebab ia menceritakan tentang sejarah mereka di kawasan selatan. Kita tahu tak lah. Dan semasa tu, kalau kita baca dalam banyak kajian, katakan bahawa punca serangan Fang Kedah Siam ni disebabkan oleh surat, satu surat ataupun ditulis secara halus mengatakan bahawa Kedah telah pergi ke Burma untuk bertuankan Burma. Ia menjadi negeri naungan lah.
Okey, kemudian saya buka satu judul ditulis oleh G.E. Gentry 1909 dan telah diikut oleh dua orang penulis, Cyril Skinner dalam Tuan Kudang Sombat. Saya jadi terpanggil untuk baca tulisan G.E. dari sini ni sebab dia kata ada satu surat yang telah dirampas daripada Burma. Kemudian saya buka jurnal tu, yang merampas surat tu dia bukan nak resi semua. Yang merampas surat tu adalah seorang Cina, nama dia Lin Hui. So 1909 130 tahun tak ada apa-apa. Yalah, kita pun tak tahu nak pergi cari, tak ada orang buat research. Kita just rely on kita punya manuscript saja. Kita tak ada buat naskah perbandingan. Jadi surat yang dirampas ni telah menjadi bukti yang kuat pada Ligor untuk menyerang Kedah. Sebab Ligor ni memang dia nak serang Kedah banyak kali dah. Apatah lagi bila Kedah dilantik sebagai Town Prior of February. Bila dia serang Perak, dia menang, dia diangkat martabat dia sama taraf dengan Raja Ligor. Raja Ligor ni pun Cina. Dia bukan nak rilis. Ini fakta sejarah yang ditulis dalam berbagai kajian siap. Dalam buku Lord of Rings, tulisan Sterling 1957 menyatakan bahawa ketika naiknya Rama Cakri II, pedagang-pedagang Cina ini telah dilantik menjadi bangsawan di dalam istana. Dan mereka ni adalah orang yang memberi duit kepada semua aktiviti perang perdagangan di Siam. Daripada panglima, daripada pembesar, penasihat raja sampai ke panglima, semua Cina. Dan ada satu abang tanya saya, dia kata takkan siap ni kejar mereka tu. Jadi tuan-tuan faham lah apa yang saya cerita ni dia. Sebelum naiknya Raja Ligor, Sergeant Kerak ada 10 raja. Semuanya Melayu. 1787 ataupun kita ambil 1800, 10-10 ni habis boleh kat Cina. Dan kekal sampai hari ini. Tapi Kedah bernasib baik. Bila Raja Ligor menawan Kedah, Raja Sam telah memberi kuasa dan menaikkan taraf dia kepada Raja Kedah. Dia ada melantik anak dia pada satu tahun tu jadi, kemudian dia Raja Kedah. Kalau lah hukuman sangat ni tak lawan Raja Kedah Cina. Dia bukan dari sini lah, tapi itu adalah sejarah mengapa pahlawan-pahlawan ni berjuang. Satunya sebab satu agama, satu pasal faktor bangsa. Saya pergi Burma baru ni, saya duk buat channel. Jadi saya cari surat, saya duk cari isi surat tu. Jadi satu abang bagi kat saya, abang Rita, terima kasih dia tunjuk kat saya dari taman, cuba hang baca surat ni. Abang ni tak tahu nak susun. Saya pun 3-4 kali baca, saya pun baca semua. Saya susun. Rupa-rupanya surat yang dikatakan menjadi bukti tu tadi ni, dia bila Raja Badopaya naik, dia ada 3-4 raja lagi sebelum dia telah mengalahkan Bangkok Ayutthaya pada 1767. Kemudian Badopaya ni naik. Badopaya ni nak meneruskan legasi Burma sebab mereka adalah satu-satunya negara yang mengalahkan Thai. Dan abang kat adik tuan-tuan semua, Thai pernah dijajah no. Jangan duk baca kat Facebook kata satu-satunya negara tak dijajah, tak. Siam pernah dijajah. Dan kalau saya duk gaduh dekat Asian Group dalam Facebook, saya buat tu sedap. Habis nak tak siap. Ada orang kan dia tak maaf. Tapi itu fakta. Okay, bila Badopaya naik, Badopaya telah memutuskan satu surat kepada Raja Kedah, Sultan Kedah dan Raja Cochin Cina Vietnam, hendak bersekutu
menyerang Siam daripada 3 penjuru. Burma, Vietnam, Kedah di bawah. Kedah akan serang dekat. Jadi dalam surat tu menyatakan bahawa kepada Sultan Kedah, kalau hampa sudi menerima dan bersetuju untuk bersama-sama kami, maka kami akan hantar 5,000 tentera dan kami akan memberi perlindungan sepenuh-penuhnya pada Sultan Kedah. Tapi surat tu tak ada baca. Kat Cina tu dia dapat. Tahun ni baru dapat isi surat. Baru dapat, abang tu dapat. Dan surat tu ada di mana tu kan? National Archive of India in Calcutta. Daripada PDF. 197 tahun isi surat tu terkambus. Kami jumpa lagi. Dan saya sangat berharap supaya adalah agensi yang sanggup bawa balik dalam bentuk digital dan share mai simpan di mereka. Banyak lagi benda di Calcutta yang tidak dieksplor. Okey. Sebab tu kalau kita baca dalam tulisan lokal, kita baca dalam listed dia kata Sultan Kedah dia tulis surat kepada Governor Bonham. Sultan Kedah kata sesungguhnya mungkin Siam main perang ni pasal beta tak bunga mat. Sedangkan beta ni dalam keadaan sakit. Dia bersangka bahawa dia tak hantar bunga mat tu tadi ni. Jadi Siam tu nak main. Dan dia pun memang tak sangka kata Siam nak main serang. Dia tak, yalah surat tu tadi dia tak baca. Dan seorang orang putih nama Robert Hunter, dia ni spy British yang duduk di Bangkok. Saya duduk cari surat dia dengan telefon. Dia sangat secret. Dia ada satu diary. Dia menceritakan tentang keadaan di Bangkok tahun 1800 sampai 18 kilo. Dan dia adalah orang yang menceritakan bagaimana orang Kedah, orang daripada bawah dibawa ke Bangkok yang kena kisah. Yang ini saya akan cakap. Jadi Robert Hunter kata dekat Bonham nampak satu surat, dia kata tentera Siam dah siap sedia. Tapi Robert Hunter tak tahu apa punca. Cuma dia kata nak turun ke Kedah. Mungkin nak rampas balik Salawara tadi lah, Phuket. Okay. Bonham hantar surat pada Sultan Kedah dan Sultan Kedah balas tadilah abang kata sakit. Kemudian Sultan Mat Tajuddin lari pergi Pulau Tidar. Dia suruh Datuk Pengulu Naga pergi ke Setui tengok ingin Siam ni buat apa. Pada masa ni dia buat rampan semua. Jadi bila Datuk Pengulu tu on the way nak balik, Siam ni serang Langkawi. Dan cerita ni ada berkaitan sedikit tapi tak boleh dibuktikan sama. Sebab Datuk Pekerma Jaya yang menikah masuk ni, anak dia Datuk Muhammad Ali. Muhammad Ali tu Datuk Pekerma Jaya juga. Kelak dia. Jadi dia serang Langkawi, dia duduk di sana lebih kurang 6 bulan. Kemudian bersiap sedia untuk turun ikut Datuk. Cuma yang menjadi persoalan pada saya, seolah-olah tak ada persediaan. Tapi saya rasa orang putih dia ada cerita yang mereka cuba tutup. Mereka cerita kata masa berlaku perang di perangan di dalam kota tengah ada buat peluri. Macam tu juga yang ditulis dalam Tarat. Kita ni dalam keadaan berjaga-jaga ni. So saya bukanlah nak deny, tapi saya rasa ada lagi sebalik cerita tu yang tidak ditulis habis. Sebab sejarah ni kita kena betul-betul, saya tak nak sign mana-mana. Dia akan buka di prinsip sejarah metodologi yang kami belajar. Kosong yang depan tu ada. Okay, masa berlaku serangan tu, benar-benar dalam video tu saya rekatkan. Dan ketika saya buat research dari Kota Kuala Kedah ni, disebut dalam Benih Papers 1822. Bila Henry Benih pergi ke Kota Kuala Kedah, pada masa itu tengah berlaku sakit kolera. Sakit kolera. Jadi timbul persoalan, macam mana buat peluri? Sedangkan duk berlaku penyakit kolera. Takkan orang Kedah tak tahu. Itu yang saya rasa macam confused lah.
Kemudian Bernie kata, I saw a mosque in that port. Ada masjid. Saya cerita pada pensyarah-pensyarah. Saya punya bakal supervisor saya untuk buat master, Dr. Zalina. Saya kata kat dia, Doktor, saya jumpa masjid di rekod selama 10 tahun, 20 tahun apa. Dr. Zalina kata, I'm trying right now. Hari ni adik-adik pergi di kota Pulau Kedah ada apa? Ada lah benda-benda tu semua. Tapi siapa sangka ada masjid. Dan bila saya cuba bentangkan sedikit, dia kata, tak logik, kota ni kecil. Takkan ada masjid. Tak, analytical itu satu masalah. Tapi saya baca teks. Ini yang disebut. Jadi berdasarkan kepada map tu tadi, berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh N.A. Halim, Almarhumah Arwah, dia jumpa pagi. Dan pagi tu tuan, dan saya suspek rumah api itulah tampak masjid. Orang putih buat rumah api, dia nak tutup kita punya jarak. Dia buat macam mana? Dia buat rumah semua, kota-kota semua duduk dalam rumah dah. Nak buat mana boleh? Takkan dia pergi buat rumah api tu. Kan? Takkan kita nak cari balik jalan lama, kita kena buat hak baru. So, bila berlaku dalam serangan tu, dengan tu kalut-kalut orang apa semua, jadi dalam keadaan tak bersedia dan tak berjaga-jaga tu, diceritakan oleh Bernie. Dia kata hak mana daripada tikam, daripada tikam. Hak perempuan yang mana daripada sapu, daripada sapu lah. Tapi itu dalam kota, daripada tak biar. Dia adik-adik hajung-hajungin ni tak nak belah kasihan. Itu cerita yang berlaku dalam kota. Selepas tu bila habis dalam kota, sudah ada jadi dengar cerita tu, kemudian dia lari ke Pulau Pinang. Dan dia telah merancang pelbagai rancangan untuk membalas balik serangan itu tadi. Dan pada masa itulah timbulnya Tengku Pudin. Okay. Tengku Pudin ni, contoh boleh baca dalam buku The Home Society, The Chinese Secret Society. Cerita macam dia. Dan Singapore Chronicle 1832. Punca Tengku Pudin ni dia lawan pasal rumah dia kena bom. Tengku Pudin ni diceritakan sebagai seorang bangsawan atau keturunan Kedah yang sudah jatuh miskin. Dalam Kedah dah habis, semua orang jadi miskin. Jadi rumus kabar angin mengatakan bahawa Tengku Pudin ni lah yang akan menggantikan Sultan Ahmad Tajuddin. Tapi bila saya baca Bernie Papers, Sultan Ahmad Tajuddin sebenarnya hendak menyerahkan kuasa kepada adik dia Tengku Hitam, adik yang kecil sekali, yang berkahwin dengan Syekh bapak pada Tengku Pudin ni lah. Disebabkan dia kata dan semua kulit nak bagi ke mereka 5 side. Jadi dalam Bernie Papers, jadi Bernie telah mengutus surat kepada Raja Aceh. Dia kata, lah ni kita buat hubungan dagang, hampa relax, hampa jangan masuk campur. Dia kata, orang di Sumatera sudah berkumpul di Aceh, nak datang ke kita. Tapi disebabkan surat itu semua tunggu masa. Jadi pada satu hari, rumah Tengku Pudin ni dibom oleh Haisan. Cerita kejadian apa? Haisan ni dah dalam. Jadi buat Haisan bom disebut dalam Chronicle of Singapore Chronicle 1832. Saya masa duduk buat kajian, saya duduk baca tu, saya duduk terbayang. Dia bila kita kaji ni, kita rasa macam menjiwai kita tu. Duduk bayang tercampur kawan Pudin ni. Dia memang digambarkan dia seorang yang capik. Tengku Pudin ni dia capik lah kan, kaki dia kuat tu. Rupanya dia kena buat anak bini dia habis. Dan pada hari tu lah dia bersumpah, dia kata aku kembali dia.
Jadi mereka ni berhimpun di Permata Matahari. Saya setahun lebih lah duduk syarah di belah Raya, duduk cerita ke orang penaga. Jadi Cikgu Kudin ni tengok Siam belah sana, duduk di belah Kedah ni, belah Sungai Tani bawah ni, kat geng-geng Melayu duduk di belah Permata Matahari. Duduk lawan tengok. Kapal lintas tengok. Tapi tak boleh. Nak pergi nak tengok. Jadi satu hari Cikgu Kudin pun tekad nak ambil balik Kota Kuala Kedah. Ambil kau balik Kuala Kedah. Tuan-tuan nak tahu kenapa mereka nak ambil Kota Kuala Kedah? Kenapa mereka tak ambil Lostak? Lostak pun free kot. Kan? Kenapa tak ambil Kota Kuala Kedah? Pada zaman Sultan Mahmud, ibu Negeri Kedah adalah Kota Kuala Kedah. Sebab tu dia kena ambil Kota Kuala Kedah. Bukan saya saja nak ambil Kota Kuala Kedah. Lebih baik Lostak, sebab Lostak dan istana lebih baik. Sultan Mat Jiwa buat 3 kota. Dan pada saya Sultan Mat Jiwa was a pioneer and engineer. Ada 2 orang sultan yang pertama yang telah memajukan Negeri Kedah dalam pelbagai sudut. Sultan Mat Jiwa. Jadi bila mereka serang macam dalam video tu saya skip. Yang ni saya punya 3D yang saya buat. Ini tak binggi. Okay, jadi bila serang naik sampai Hatnan, lepas tu bunuh balik, duduk dalam kota, dikepung, di mana yang buat dengar dalam video. Dan di dalam peta tu, lukisan Siam plan. Siam telah menulis, di sinilah the dam Tunku Kudin dah. Tunku Kudin yang celaka terbunuh di sini. Boleh tengok dalam hari nanti dia, bila-bila nantilah dia share. Jadi punya geramnya Siam ni pada Kudin tadi. Kemudian nanti kita masuk ni 1837-38 masuk era kemasalah. Tapi sebelum tu memang ada serangan-serangan yang dibuat lah. Perancangan-perancangan oleh Sultan Mahmud yang kenapa dia digelar oleh Marhum Melaka, sebab dia akhirnya dibuang ke Mekah lah. Tapi sebelum tu dia telah berada di Beruas. Dan saya yakin bahawa orang Beruas adalah kerabat Kedah. Sebab setiap kali orang Kedah, kerabat Kedah lari, Sultan Perak akan suruh duduk di Beruas. Sepanjang 40 tahun tu. Raja Nambang pun hak gaduh Raja Nambang yang bergaduh dengan Sultan Muhammad Jiwa pun duduk di Beruas. Dan sejak daripada itu semua akan duduk di Beruas. Kiranya kerabat-kerabat Kedah akan duduk di Beruas lah. Jadi sewaktu berada di Beruas ni, James Low main. Saya buat satu buku baru. Saya cakap rumah Raja Bersium. Jadi James Low kata kepada Sultan Mahmud, apa buktinya hang ni sebagai Sultan Kedah? Dahlah main tempat orang, hang tanya orang pula. Boleh pula dia tanya kat Sultan. 40,000 orang Kedah duk follow Sultan ni, duk ikut. Orang putih ni boleh tanya macam tu. Tak logik ya. Dia kata apa bukti? Maka Sultan Mahmud telah memberi satu naskah salinan hikayat Marhum Mawasa kepada James Low. Dan saya duk research lagi. Saya yakin bahawa hikayat Marhum Mawasa yang original ada dalam Istanbul. Dia ada proof. Okey. Dia tahun kekuatan saya akan bagi waris dia cerita. Lagi saya cerita tak kena ni dia lompat naik dia lah kan. Okey. Tapi semasa serangan yang seterusnya tu, yang dia cerita dalam video kata British Micro daripada Kuala apa, ditulis oleh Sherrod Osborne dalam Kedah Blockade. Bila Siam main serang, Kapten Osborne kata pada waktu malam aku melihat jamu obor api yang begitu panjang di sepanjang Sungai Kedah. Dan ketika itu aku mendengar suara bayi kecil menangis, orang perempuan menjerit dalam keadaan yang begitu tekun. Dan aku terdengar suara apabila diberitahu oleh Jidin, dia punya
kawan dia tu, bapak dengan dia, Jadi ni kira pembantu dia. Jadi dia kata kat saya, dia translate. Dia kata, oh orang Siam nak main ni. Perempuan tu dia kata, oh orang Siam nak main, orang Siam nak main, lari. So jadi cerita balik kat Osman. So Osman kata, aku ni manusia, tapi aku tak boleh nak buat apa sebab aku terpaksa mengikut code of order. Mereka biar lah. Semua yang aku boleh buat, tolong mereka untuk naik atas kapal. Dan ada seorang puteri, kerabat lah kot, Melayu, tolonglah bawakan turun. Barulah Osman bawa mereka pergi ke Pulau Pinang. Dan pada ketika tu, tuan-tuan bayang, waktu siang ni, tengah duduk gayung sampai ramai-ramai. Bisa tengok ada Rohingya, Syria apa itu lari naik boat sampai ramai-ramai sampai tu balik. Dan itulah yang jadi kat kita dulu. Yang wala tak tahu apa tu, tak tahu tu pakai ekor, tak tahu mikir-mikir mereka. Itulah yang berlaku pada Tok Nenek kita. Dan digambarkan oleh Osborne. Dia kata dia ambil orang lelaki muda-muda hak isi banyak. Dia kata dia cari tubuh kayu, pokok kayu yang ada lubang, kayu mati. Dia ikat tangan, selit bawah lipat ni, lipat kaki ni, dan dia tolak masuk dalam pokok tu. Askar Siam ni akan ambil lemak binatang tu, letak atas kepala. Kawan tu duduk dalam kayu tu lah. Kemudian dia ambil tanah liat, dia tutup lubang tu tadi, dan dia letak kayu di keliling pokok tu tadi, pokok mati tu, tubuh tu. Kemudian dia pasang api. Osborne kata dia dengar suara, tolong. Saya tolong. Dia pun makan. Satu kata siang pun jauh. Satu pasal kita tu, satu lagi pasal dia pun makan. Perempuan ni yang mengandung, dia pun ikat dekat pokok, dia pun belah perut, dia pun buat aci tikam lah. Lelaki ke perempuan? Dia pun lawan taruh. Jadi hak ni kata lelaki, ni kata perempuan lawan taruh lah. Belah perut tinggal. Tengok angkat berpelang ni, tengok oh lelaki je capok gitu kan. Dah nak belah perut, hidup tinggal kat pokok tu lah. Yang muda-muda ni macam ni hak depan saya ni, tak pernah saya gerak pergi. Osborne kata mereka bawa 300 orang daripada Kedah ni naik sampai ke Bangkok tinggal 5 orang. 295 orang habis kena sapu tengah jalan. Sebab tu sampai hari ni ada orang lain di Bangkok. Saya bukan nak menghinakan mereka. Dan bila saya pergi Bangkok bulan 8 itu, saya jumpa dengan geng di Bangkok. Kami cuba cerita balik. Mereka punya apa? Mereka kata do not open back the system. We don't want to see. Kami rasa malu. Kita yang duduk kat Malaysia ni, kita duduk kham. Kita duduk kham nak pergi depan sangat. Mereka ada, kami tak pernah, kata. Saya kata, ini sejarah. Kenapa nak marah? Nak malu? Semua seadanya. Nampak macam mana benda dah jadi, kita tak boleh nak patah balik. Dan ada pula sebahagian yang lagi ni dibawa ke terusan sejuta derita Kelong Sains itu. Belakang tu ada perkampungan Melayu dekat John Thompson House. Nanti buka Google cari John Thompson. Dia tu buat kain sarung. Tak siap punya kain sarung. Okay. Kain sarung. Jadi masa saya pergi sana, satu makcik tanya, "Skul Malay?" Tak, dia kata saya Melayu. Nampak makcik tu, saya Melayu. Tu kami ada translator. Dia kata dulu bapak saya cerita begini, jadi siang orang Melayu main begini. Korek terusan tu kelong tu, tak tahulah biasa siang. Kelong tu korek dengan tangan. Mana ada pakai cengkui. Mati dalam tu lah. Hak kena tangkap ni, kau cucuk buluh.
Jadi duk sembang dengan Ahmad. Dia ada cerita lah pasal cucuk baru ibu masuk pokok. Yang macam tu. Lepas tu mereka cucuk ni, buluh kot keting kaki kita belakang tu, ada WhatsApp tu, cucuk pakai tu. Punya seksa tu kan. Sebab itu hari ni kalau dalam sejarah Thai, dia kata, mereka kata, apa orang Melayu bangsa kalah? Apa cakap banyak apa? Saya duk pergi conference pun, mereka duk tang yang tu. You guys are the loser. What you have to solve, apa hampa nak cakap tentang sejarah? Hampa tak nak sejarah. Mereka utama adalah hak kami. Dan mereka tekan sampai sekarang, mereka percaya. Dan akhirnya Ramah 3 dia kata kami kena pecah tempat negeri. Maka terpisahlah, jadilah situ Muallim, Kubang Pasu dan Kedah. Dan Ramah 3 kata dalam banyak-banyak bangsa yang berlawan di utara, di selatan ni, dia kata orang Kedah ni paling kuat lawan. Tegak habis, tak putus asa. Abang siap kata, dalam surat kan. The one and only racist berbanding dengan Pantai ni, orang Kedah ni lawan saling silat. Punya semangat je orang Kedah ni nak lawan. Okey. So, ini juga dia. Jadi saya ada tulis sesuatu artikel di SN, saya dah submit. InsyaAllah akan lebih tempat. Sebagai conclusion ataupun kesimpulan, tuan-tuan nak tahu tak pasal apa British dia block Kota-Kota kita dan dia membiarkan Siam menyerang. Nak tahu pasal British pada masa tu dia ada satu polisi, dia takkan masuk campur dalam hal negara-negara Melayu. So 1874 tu berlaku perubahan apabila parti buruh dapat kuasa dan parti buruh kata kita kena buat kapitalisme dan kita kena transfer Jepun. Punca perang Pangkor, perjanjian Pangkor disebabkan oleh Jerman yang datang dan Jerman yang duduk di China datang ke Kelantan hendak membuat perhubungan dengan Kelantan. Dan British yang berada di Pulau Pinang mengatakan bahawa kita tak boleh biar mereka dan kita kena masuk Jepun. Sebab tu. Dan kalau kita baca sejarah Pulau Pinang, kita nak relate dengan sejarah Kedah. Satu-satunya pelabuhan Melayu yang masih tinggal dan kekal Kota Pulau Kedah, Kota Pulau Murai. Itulah pelabuhan Melayu yang terakhir yang tak ada dah di tanah Melayu. Kau tak dengar pelabuhan Selangor? Tradisional Selangor? Ada pernah? Perak ada? Johor? Tak ada. Kedah saja yang ada pelabuhan tradisional. Sebab tu Kedah ada undang-undang Kedah, undang-undang pelabuhan, undang-undang laut. Menunjukkan bahawa negeri Kedah ni negeri yang hebatlah. Dan disebabkan tu British yang membiarkan Siam menyerang. Pasal mereka dah kata, kalau kita baca dalam British Light kata kami nak membangunkan Pulau Pinang, menjadikan Pulau Pinang sebagai entrepot, tempat buat kulit kapal. Tetapi tidak berjaya. Dia kata duk fikir ni pasal benda ni, tak ada tulis dalam rekod. Tak apa, saya menunggu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi izin kat saya. Buka beli tuan-tuan. Rupa-rupa je. Pulau Pinang terpaksa bersaing dengan Pulau Bangsa. Tu je cerita dia. Semua pasal duit. Ni belum cerita khianat daripada dalam. Tulis cerita pula. Okey, jadi sebagai tutup last mengenai. Saya nak bang adik-adik semua bahawa Kedah ada satu kuasa yang hebat. Bangsanya ada satu pemikiran yang kreatif dan kritis. Tetapi kita telah ditidakkan oleh kuasa luar. Dan dalam masa yang sama, kita telah dinafikan kebolehan dan keupayaan kita daripada orang dalam sendiri. So saya nak pesan adik-adik, kalau kita tidak berjuang untuk bangsa kita, memetik kata-kata hampa, kalau kamu tidak mengangkat bangsa kamu sendiri, tak ada siapa akan bangsa kamu. Kalau kamu menghinakan bangsa kamu, maka orang lain akan menertawakan bangsa kamu. Sekian.